Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi al-kiram wa ila jami'il muslimin wal muslimat fi masharikil ardi ila magharibiha sya'il lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa kesyukuran yang datang daripada hati dan jiwa seorang hamba yang merasai sekalian banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada kita, menyedari hakikat banyaknya nikmat Allah kepada kita, maka jiwa kehambaan kita akan segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menghidupkan kita. Allah taala masih lagi berikan kepada kita jalan-jalan dan juga peluang untuk kita terus bertaubat kepada Allah. Sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengannya. Tuan-tuan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih lagi memberikan kepada kita kekuatan untuk kita terus melakukan amal-amal soleh. Kita masih lagi mampu untuk melangkahkan kaki kita datang ke masjid dan surau mengerjakan salat berjemaah. Kita masih lagi mampu untuk kita membaca Al-Quran. Mampu lagi kita untuk berzikir. Tuan-tuan, akan sampai satu saat nanti kita tidak mampu lagi untuk berzikir. Kita tidak mampu lagi untuk membaca Al-Quran. Pada ketika itu, tuan-tuan, akan sampai satu saat kita tidak mampu lagi untuk solat. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ketika mana kita diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk kita solat, maka solatlah kita bersungguh-sungguh. Ketika mana Allah Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita kemampuan untuk kita berzikir, gunakanlah ruang-ruang kita yang tinggal, tuan-tuan, untuk kita berzikir, untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan mudah-mudahan tuan-tuan, amalan-amalan kita itu akan memberatkan timbangan amalan kebajikan kita di akhirat. Dan dengannya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat Allah kita semua akan dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada kitab At-Tazkiratu fi Ahwalil Mauta wa Yaumil Akhirah, iaitu bab pada menyatakan, kitab pada menyatakan peringatan
tentang kematian dan juga hal ehwal kematian, keadaan kematian, macam mana kita mati, dan juga bagaimana keadaan di hari akhirat. Tuan-tuan, malam ni kita masuk satu lagi bab, iaitu bab tentang kematian. Mati ni tuan-tuan, pasti semua akan mati. Di mana alam pun kita berada. Kita berada di alam dunia, kita tetap akan mati. Kita berada di alam jabarut, tetap kita akan mati. Bahkan kalaulah ditakdirkan kita berada di alam malaikat juga, kita semua akan mati. Menunjukkan kepada kita bahawa di mana pun alam kita berada, di mana alam kita berada, sama ada kita berada di alam zahir, di alam dunia ni tuan-tuan, ataupun kita berada di alam yang lain. Kita boleh masuk dalam alam jin. Di kalangan jin itu ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga akan mati. Di kalangan malaikat, malaikat juga akan mati. Tidak ada satu pun yang akan hidup selama-lamanya. Semuanya akan binasa dan semuanya akan mati. Sebab itu tuan-tuan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Kashful Ulumil Akhirah, yang dia sebut apa tuan-tuan? Dia kata wa thabata dhalika fi thalathatin mawadhi' min kitabih. Dia mengatakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menetapkan pada tiga alam yang kita sebut ni tuan-tuan, tiga ni semua akan mati. Sama ada dia berada di alam duniawi, ataupun dia berada di alam malakut, ataupun dia berada di alam jabarut. Alam dunia itu apa dia? Yang dikatakan sebagai alam dunia, famutahayyiz ila alam dunia yamut. Orang yang duduk di dunia ini juga alam dunia yang kita nampak ni tuan-tuan. Besar mana pun pangkat dia, apapun kedudukan dia, macam mana dia jaga kesihatan sekalipun tuan-tuan. Jangan kamu sangka kamu jaga kesihatan, kamu tak makan gula, kamu tak apa, kamu rajin exercise, tuan-tuan, kamu tetap akan mati. Jangan kita rasa sombong dengan diri kita. Berapa ramai orang yang tengah naik basikal mati. Berapa ramai orang yang tengah main bola pun mati. Berapa ramai orang yang jaga makan minum pun mati. Sebab kamu berada di alam dunia. Kamu tetap akan mati. Apapun keadaan kamu. Dan tetap kamu akan mati. Kamu sakit, kamu tetap akan mati. Kamu sehat, kamu akan mati. Kamu tua, kamu muda, kamu akan mati. Kamu buat apa pun bentuk pembedahan, tukar jantung, mati. Tukar darah, mati. Tak ada siapa pun yang lebih yang boleh selamat daripada kematian. Itu dunia. Tuan-tuan, hari ini kita dah tengok apa ramai di keliling kita yang dah tak ada lagi. Ia dah mati. Kawan sebelah rumah kita ada yang dah mati. Isteri kita, ada kadang isteri kita yang dah mati. Jadi tuan-tuan, dunia ni, orang yang duduk atas dunia, alam dunia, semua ni akan mati. Wa mutahayyiz ila alamul malakuti fayam. Begitu juga orang yang duduk di alam malakut. Siapa dia duduk alam malakut? Iaitu wahwa thani asnaful malaikati wal jin. Iaitu sebahagian daripada golongan jin dan juga malaikat. Iaitu yang berada di alam gaib. Dunia ni tuan-tuan, kita manusia, binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua ni akan binasa. Semua akan mati. Pokok mati tak? Mati. Haiwan, rimau besar mana pun dia mati. Gajah mati. Itu alam dunia. Tetapi alam malakut, tuan-tuan, iaitu asnaful minal malaikah. Sebahagian daripada golongan malaikat. Dan juga golongan jin. Mereka juga mati. Maka tuan-tuan, alam dunia mati, alam malakut pun mati.
Jin mati. Kita tak nampak jin, tuan-tuan. Yang tuan-tuan kata orang bunian, mati. Malaikat mati. Dewa yang disembah, semua mati. Tak ada yang kekal abadi hidup atas dunia. Tak kira lah dewa apa, dewa Brahma ke, dewa Vishnu ke, Siva ke, mati. Dia tak hidup. Alam apa? Alam malakut, alam jin, semua mati. Dan alam yang ketiga, tuan-tuan, iaitu nama Ahlul Jabarut. Alam Jabarut. Siapa dah alam Jabarut ini? Humul mustafuna minal malaikah. Iaitu golongan-golongan yang terpilih daripada kalangan para malaikat. Ya, malaikat yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Mereka ini juga akan mati. Mereka juga akan binasa. Malaikat maut pun akan mati. Ya. Sebab itu tentu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam, dimasakan alam ini, tuan-tuan. Setelah mana ditiup sangkakala yang pertama, habis semua. Alam malakut, alam jabarut, semuanya, tuan-tuan, semua mati. Ya. Alam dunia ni semua mati. Semua binasa. Tidak ada lagi yang tinggal. Tetapi ada makhluk Allah Ta'ala yang datang daripada alam jabarut itu, iaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, ya, Hamalatul Arash, dan malaikat maut. Yang ini masih lagi hidup. Dah tiup sangkakala pertama, hidup lagi. Sebab Israfil tu kan tiup. Kalau dia mati dulu, siapa nak tiup? Ya. Malaikat maut tu kan cabut nyawa orang. Kalau dia mati dulu, siapa nak cabut nyawa? Kerja dia. Nampak, tuan-tuan? Ya. Jadi, malaikat-malaikat inilah mustawfun, yang Allah tak nak pilih dia. Dia tidak mendahului untuk mati. Dia last mati. Dia akhir mati. Tapi, tuan-tuan, Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa malaikat Israfil. Cabut nyawa malaikat Jibril. Ambil nyawa malaikat Hamalatul Arash. Ya. Ambil nyawa Mikail. Semua malaikat tadi ambil. Yang tinggal seorang lagi. Malaikat maut. Dia lah kali mati. Ya. Sebab bila dia mati, maka dia akan mematikan kematian. Maksudnya, lepas tu tak ada lagi mati lah. Sebab dia mematikan. Mati itu sudah pun mati. Faham tak, tuan-tuan? Ya. Mati itu sendiri sudah pun mati. Waktu tu dah tak ada lagi mati. Semua dah habis dah. Maka, tuan-tuan, ya, tak ada siapa tinggal. Ini yang dikatakan sebagai kematian. Tak ada siapa pun yang terkecuali. Ya. Hebat macam mana, gagah perkasa pun dia macam mana, dia tetap akan mati. Termasuk malaikatnya Allah Ta'ala pilih ni tadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'ul basir. Allah Ta'ala pilih para utusan dari kalangan malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? Maksudnya di sini Allah Ta'ala pilih. Itu yang dikatakan sebagai alam jabarut. Siapa duduk alam jabarut tu tadi? Iaitulah di kalangan hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala dah pilih. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dah pilih mereka. Ya. Fahum? Siapa mereka tu? Yang itu yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan. Dan juga Hamalatul Arash wa ashabu saradiqatil jalal kama wasafu Allah Ta'ala wa asna alaihim wa hiya. Siapa dia?
wa man 'indahu la yastakbiruna 'inda 'ibadatihi wa la yastakhsirun yusabbihuna al-laila wan-nahara wa la yaftarun. Ya. Iaitu para hamba-hamba Allah yang berada di langit, iaitu di kalangan malaikat-malaikat. Di dalam malaikat-malaikat, apa kerja dia? Yang Allah Ta'ala dah pilih dia tadi. Yang dah kita jelaskan tadi, iaitu antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, kemudiannya apa tuan-tuan, Hamlatul Arash. Jadi ini dia. Yang ini tuan-tuan, dia lambat mati. Bukan tak mati, dia lambat mati. Ya Allah tak pilih. Ya Allah kehendaki. Jadi kerja dia apa dia? Mereka ini tuan-tuan, hamba-hamba Allah. Mereka tidak ada rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Ini sifat malaikat tu. Yang akan berterusan, tetap akan mati. Jadi kau berzikir pun mati, kau tak berzikir pun mati. Kau semayang malam pun mati, tak semayang malam pun mati. Kau semayang mati, tak semayang pun mati. Kau makan rasuah mati, tak makan rasuah pun mati. Jadi nak makan rasuah kau tak nak. Kau kaya pun mati, kau miskin pun mati, sama. Tuan-tuan. Jadi tak ada selamat. Jadi tuan-tuan, gunakan hidup kita ni untuk kita banyakkan amal soleh. Gunakan hidup kita ni untuk kita banyakkan taubat. Jangan kita leka. Kita bukan dalam benar hidup, tuan-tuan. Tuan-tuan umur dah lebih 60 tahun. Saya pun dah dekat 60 dah, tuan-tuan. Jadi makna apa? Makna kita semakin lama semakin sampai ke penghujung dia. Kita ni ibarat dia, tuan-tuan, macam ibarat sumbu pelita. Tahu sumbu pelita? Minyak kita dah tinggal tukis-tukis ya, tuan-tuan. Dah tinggal ujung-ujung dah minyak. Itu sebab tu bila sumbu ni minyak dah kurang, kojap dah semput, kojap padam, kojap hidup, kojap padam, kojap hidup. Itu ibarat umur kita sekarang ni. Ibarat umur kita ni. Minyak kita dah tinggal sikit dah, tuan-tuan. Sumbu pelita kita tu, tuan-tuan, dah mula berkarat dah. Muncung sumbu tu dah berkarat dah, tuan-tuan. Jadi api itu kojap ada, kojap tak ada, kojap ada. Kojap dulu, kojap merah. Kojap kan menyala besar, kojap kan kecil. Kojap kan dekat-dekat nak padam, dekat-dekat nak padam. Itu sakit kita dah mula dah, tuan-tuan. Tapi kita tak faham dia dah. Kan? Jalan dah mula sangkut dah. Kaki dah mula bengkok dah. Kan? Lutut dah mula sakit dah. Itu tanda. Itu tanda. Kita makin lama makin dokit dengan kubur. Makin lama makin dokit dengan mati. Tapi tak yang roti bahasa lagi kan. Tak yang nak datang masjid. Tak yang nak datang ke surau. Kan? Nak yang buat bodoh-bodoh yang tak sederhana lagi. Kan? Kita dah makin dokit ni. Tuan-tuan, kita fikirkanlah sama-sama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lagi, "Lau aradna an nattakhidha lahwan latakhaznahu min ladunna in kunna fa'ilin." Sehingga sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami menghendaki berbuat demikian, tentu telah kami lakukannya. Jadi makna apa, tuan-tuan? Maknanya Allah Ta'ala boleh buat apa saja kepada makhluk. Bila-bila masuk, Allah Ta'ala boleh ambil isteri kita, boleh ambil anak kita. Bila-bila masuk, Allah Ta'ala boleh ambil kita. Tapi sebelum Allah ambil kita, tuan-tuan, Allah ambil orang dekat-dekat kita. Mula-mula ambil mak ayah kita. Lepas tu, jiran sebelah kita. Lepas tu, kawan-kawan kita. Sudahnya kita pun kata, "Ustaz, yang baik-baik Ustaz semua dah tak ada dah, Ustaz. Tinggal saya seorang je." Kan? Kita tengok kan yang baik-baik kita dah tak ada dah. Dah tak jumpa dah yang baik-baik kita dah. Ramai yang tak ada dah, tuan-tuan. Kan?
Ataupun yang bayar kita tuan-tuan dah tak boleh bongkar lagi, dah tak sakit. Nampak? Itu petanda. Allah boleh ambil daripada kita daripada bila-bila masuk. Ya? Ada orang sihat walafiat tuan-tuan. Ya? Tiba-tiba masuk bilik air, jatuh. Masuk hospital, langsung tak boleh bongkar. Ya? Hari tu anda mana? Ya? Mana tompek dia tak pergi tuan-tuan. Asal ada bola, ada muka dia. Asal ada karaoke, ada muka dia. Kan? Semua nampak macam aktif lah dia, kulu kilik. Tiba-tiba masuk bilik air nak mandi, jatuh dalam bilik air. Nampak? Allah boleh ambil pada bila-bila masuk. Itu semua di atas kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Khalifah Harun Ar-Rasyid sakit, dia nak meninggal dunia, dia panggil tabib. Dia panggil tabib daripada Parsi. Pakar, mana doktor pakar daripada Parsi. Tabib dia datang, dia tengok air kencing. Dia tengok air kencing Khalifah. Lalu dia berkata, katakan kepada pemilik air kencing ini agar segera berwasiat. Kerana tenaganya sudah habis dan tubuhnya sudah musnah. Orang ni cerita orang dulu tuan-tuan. Dia cek air kencing. Cek air kencing. Sebab tu dia sebut kat sini. Dia kata, ketika mana Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ketika mana Khalifah Harun Ar-Rasyid dia nak meninggal dunia, maka tuan-tuan dia pun panggil tabib ataupun dia panggil doktor. Dia panggil doktor daripada mana? Daripada Parsi. Mana doktor pakar daripada Parsi. Dia panggil doktor pakar daripada Parsi tuan-tuan. Dan doktor pakar tadi tengok, suruh dia kencing kat satu bekas, tengok air kencing ni. Dia tengok air kencing tu tuan-tuan, adalah uji kaji dia tuan-tuan. Macam kita ni cek darah lah. Kan? Zaman tu dia cek kencing. Jadi bila tengok kencing tu, barangkali ada darah ke apa semuanya, daripada kencing tadi, tabib dia bagi tahu kepada khalifah. Dia bagi tahu kepada khalifah apa dia kata tuan-tuan. Dia kata, bagi tahu kepada tuan punya kencing ni. Mana khalifah lah, Khalifah Ar-Rasyid. Supaya buat wasiat. Sebab apa? Sebab dia ni dah tak lama dah. Sebab apa? Sebab dia dah tak terdaya, tenaga dah tak ada. Dah tak ada daya upaya dah tuan-tuan. Badan dia pun dah banyak penyakit. Jadi eloklah buat wasiat. Pesan doktor tu. Dia sebenarnya dia pesan kat kita. Kita pun cek darah. Kencing mani dah ada. Darah tinggi dah ada. Kolesterol tinggi. Kan? Jantung pun dah ada. Gaut pun dah ada. Tu kau tunggu apa ni? Buatlah wasiat. Buat wasiat. Menunjukkan kita dah doktor mana nak mati. Ini kita dah doktor nak mati tapi masih lagi sibuk dengan dunia. Masih lagi nak rebut dunia. Kita dah doktor nak mati dah, umur dah 60 dah ni tuan-tuan. Masih lagi cerita dan mari tak dapat rata pusaka wabah dah. Kau dah 60, kau lepas ni nak meninggalkan pusaka kat nak buah kau ni, dekat anak-anak kau ni. Kau boleh fikir pula cerita 30 tahun dulu. Kau semua dapat rata, dia tak dapat. La ilaha illallah. Kau nak mati tak, kau nak fikir rata apa lagi? Tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang peliknya manusia. Kita doktor nak mati. Pencen umur 60. Masa 60 tu lah dia buat rumah sama-sama rumah. Duit pencen gratuity dia habis buat rumah sama-sama rumah.
Kau nak buat apa rumah besar-besar? Cantik rumah besar-besar tu nak buat apa? Nak sapu lawan rumah dah tak terdaya, pinggang sakit. Nak komen rumah pun dah tak terdaya. Nak duduk ramai-ramai dah tak ada dah. Kita dah tua, bini dah tua, memang tak beranak dah. Anak-anak dah keluar. Kan? Jadi yang kau buat rumah besar-besar tu tak apa. Sudah tuan-tuan. Duduk 2 tahun mati. Kan? Ada orang tuan-tuan. Rumah siap, dia pun jalan. Ya. Tahu kata, oh arwah ni hari tu dia nak rasa duduk rumah kocak ke macam tahu dia nak boy kita. Buat rumah, suruh buat sliding door besar. Kan? Buat sliding door besar. Rupa-rupa senang keranda nak lalu. Kan? Rumah besar tuan-tuan. Ya. Jadi kita pasti bila kita dah semakin tua ni tuan-tuan, kita dah tak fikir dunia dah. Rumah besar kita tahu yang kita perlukan di akhir usia kita ni, kita perlukan apa tuan-tuan? Nafsu kita ya nak rumah besar tu. Kita tu nak tenaga kita dah tak terdaya. Nak bala rumah pun dah tak terdaya. Kan? Yang kita perlukan rumah, kalau tu bilik air, dapur tu ya. Tuan-tuan, sampai kita di akhir usia kita dah sampai ujung-ujung saja-saja ni tuan-tuan. Bilik air, dapur tempat tu ya. Yang bilik lain tu tak ada penjangok pun. Kan? Saya lah tuan-tuan tak agak terayak boleh kan. Ya. Tak tengok pun. Ya. Kita kok boleh kan? Dekat bilik kita, situlah dapur, situlah bilik air. Senang kacau kita. Kan? Nak ke dapur pun tak larat dah tuan-tuan. Kalau rumah besar pula, nak ke dapur mak jauh pula. Pak tuan-tuan ya. Itu lemah kita kan. Jadi sebab tu, kita disuruh, bila kita dah mula terasa banyak penyakit semua ni tuan-tuan, buatlah wasiat. Tulis wasiat. Wasiat daripada ayah anda. Assalamualaikum anak-anakku. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tulis wasiat tu. Bertakwalah kamu kepada Allah. Usia ayah barangkali tak lama. Barangkali ketika mana anak anda membaca surat ini, ayah sudah tiada. Jagalah hubunganmu dengan Allah. Jagalah hubungan dengan adik-beradik. Jangan beradu. Itu wasiat tu tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nampak wasiat tu harta. Pesan-pesan itu wasiat. Dah last kali itu barulah kita sebut harta kita. Tuan-tuan. Jadi kita makin handa pula lagi kita. Mentang-mentang duit banyak terus terfikir pula nak nikah baru. Allah Rabbi tuan-tuan. Rugi kita tuan-tuan. Jadi Harun Ar-Rasyid ni tuan-tuan, dia akhirnya dia rasa apa tuan-tuan? Dia rasa apa? Putus asa. Dia pun baca dah satu syair. Dia pun baca dah satu syair. Dia kata apa? Inna tabiba bi tibbihi wa dawaihi. Dia kata doktor ialah kata sesungguhnya doktor itu dia ada rawatan, dia ada ubat. Dia bawa kita, dia cek kita, dia pun bagi ubat. Tapi la yastati'u difa'u nahbin qad ata. Tetapi dia tak mampu untuk menolak takdir Allah Taala yang datang. Ya. Doktor ni dia boleh cek, kau sakit macam ni, kau sakit ni. Dia bagi ubat. Tetapi dia tak mampu nak tolak kalau penyakit itu tetap juga datang. Sebab tu tuan-tuan makan ubat kau cimani dah 10 tahun. Dah 20 tahun. Kau cimani tak? Ya elok lah. Kan? 30 tahun lagi hendak.
30 tahun makan ubat kecil manis, tuan-tuan. Elok kecil manis? Tak elok dah. Kan? Sebab doktor dua cek. Ini kata-kata Harun Ar-Rasyid, tuan-tuan. Doktor dia cek, dia bagi rawatan, kemudian dia bagi kita ubat. Tetapi dia kata, la yastati'u difa'. Doktor tak mampu pun nak mempertahankan diri kita. Nak pertahankan kita daripada kematian. Nak tahan kita daripada sehat. Dia tak mampu pun. Ya. Kalau sakit tu datang, dia bagi doktor bagi ubat. Ini ubat Tapi kalau sakit tetap sakit. Dia tak mampu nak tahan kesakitan itu. Ya. Ma lit-tabibi yamutu bid-da'i alladhi. Ya. Jadi dia kata, yang pelik dia, macam mana pula doktor pun akhir mati juga. Doktor pun akhir mati juga. Dia boleh bagi macam-macam ubat, bagi macam-macam sudah mati juga doktor. Kan? Sebab doktor tadi Pak ni tak ada mau dah. Kan? Tulislah wasiat. Doktor tadi berjumpa Harun Ar-Rasyid tadi kan. Dia suruh tulis wasiat. Jadi Harun Ar-Rasyid sudah kata apa? Dia ingatkan kita. Dia pun mati juga. Kadang-kadang doktor datang ke rumah kita, dia pun dah tua dah. Dia pun dah tua dah. Dia pun tak boleh nak menahan kematian itu datang kepada dia. Qad kana abra' misluhu fi ma madha. Dia kata, kadang-kadang dia mati dulu sebelum sakit itu sembuh. Kan? Kadang-kadang doktor tu pergi dulu sebelum penyakit tadi, pesakit tadi sembuh. Tuan-tuan kita berubat lama dah kan. Macam-macam doktor yang ubat kita pun mati dah. Kan? Doktor yang ubatkan kita, yang bagi kita ubat pun mati. Kan? Jadi tak ada yang selamat pun. Jadi dia kata apa? Matal mudawi wal mudawa wallazi. Dia kata, matilah orang yang mengubati, orang yang buat ubat pun mati, yang jual ubat pun mati. Yang jual ubat pun mati, yang tukang beli ubat pun, wa man ishtara, dan orang tukang beli ubat pun mati. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tak ada dapat yang lari daripada kematian. Toke ubat mati tak? Toke ubat mati tak? Mati. Kan? Kadang-kadang toke ubat tu lagi melampau penyakit. Lagi banyak penyakit. Kan? Macam mana pula tu? Sebab penyakit tu datang daripada Allah. Penawar juga datang daripada Allah. Maka tuan-tuan, tak mampu kita untuk lari daripada kematian. Maka sebab tu tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah sekalian, jadi kita sama-sama lah ingatkan diri kita. Ingatkan diri kita tuan-tuan. Kan? Macam mana keadaan kita pun tetap kita akan mati. Jadi tuan-tuan, kita ada pilihan tak? Ada pilihan tak? Tak ada pilihan. Kita kena berdepan menghadapi mati. Jadi bila kita sedar kita tak ada pilihan, maka persiapkan diri kita untuk mati. Bukankah persiapkan diri kau nak hidup lama lagi? Ini buat rumah besar-besar, tunjukkan macam kau hidup lama lagi kau. Kan? Dah tak lama dah tuan-tuan. Jadi kita buat persiapan kita untuk kita berpindah ke alam yang lain. Kita akan berpindah ke alam barzah. Lepas ni akan terpisah roh daripada jasad kita. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Kita sama-sama ambil iktibar, kita sama-sama ingatkan diri kita, kita sama-sama beramal. Tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan. Kita sebenarnya tuan-tuan tak teraya dah. Kita hargai doa orang ni. Doa orang ni tuan-tuan. Nak ikutkan tuan-tuan, nak datang masjid ni, surau ni. Gantian lah tuan-tuan. Kita sakit. Lutut sakit, badan sakit. Tak terhelaan badan kita nak datang ke surau sembahyang berjemaah. Tak tahu waktu dah tuan-tuan. Tapi kenapa kita ada kekuatan? Sebab ada doa.
Doa orang-orang untuk kita. Ya. Doa anak-anak kita. Doa mak ayah kita dulu, tuan-tuan. Jadi tu dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berhenti setakat ni dulu. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada pertemuan kita yang akan datang. Iaitu yang nak cerita pula tentang bab mati itu merupakan kafarah bagi seorang. Sebab mati itu ada sakaratul maut. Kita bincang sakaratul maut itu. Ya, jadi ini mati ni ada kafarah. Makna nak mati tu sakit-sakit tu akan gugur ke kafarah, nak menghapuskan dosa. Ya? Jadi besok tuan-tuan, bulan depan lah insya-Allah, kalau panjang umur kita, kitab kita ni pun kitab kita ni pun tuan-tuan, Thabah ni kan. Thabah kitab ni kan. Tak tahulah kan, sama ada kita sampai habis kau ataupun saya habis dulu. Kan? Tak sampai tuan-tuan. Tapi kita doalah sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita insya-Allah ya. Dan cukup sekali itu aku qauli hadza tafallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الأنثر أنثى وذكر. ربنا رفيع لما ترتضي قل فعلا كراما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.